warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kelas kita yang kedua untuk minggu ini. Seperti biasa kita mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita akan masuk subtopik 4.2 sistem pembiakan manusia. Awak boleh buka buku teks muka surat 97 sehingga muka surat 107. Okey? Kita akan mula belajar tentang sistem pembiakan manusia. Baik, macam yang kita dah belajar dalam kelas yang terdahulu, kita tahu bahawa manusia membiak dengan cara pembiakan seks. Okay? Dan sistem pembiakan manusia terdiri daripada sistem pembiakan lelaki dan sistem pembiakan perempuan. Okay, dua sistem yang berbeza. Okay, sistem pembiakan lelaki dan perempuan kedua-duanya penting. Kenapa penting? Sebab jika salah seorang sistem pembiakannya gagal berfungsi dengan baik, maka pasangan itu kemungkinan besar tidak mendapat zuriat. Okey? Kita akan mulakan dahulu, kita akan belajar tentang sistem pembiakan lelaki dahulu. Okey, lelaki dahulu. Baik, jika awak lihat, kita ada dua gambar rajah. Okey, dua gambar rajah. Yang pertama, rajah 4.6, yang ini menunjukkan pandangan hadapan sistem pembiakan lelaki. Okey, jika dipandang daripada hadapan lah. Kemudian rajah 4.7 pula, ini adalah pandangan sisi sistem pembiakan lelaki. Baik, kita sambung sekarang. Seterusnya, okey. Yang pertama, bahagian yang pertama ialah zakar. Okey, so yang mana zakar? Yang ini. Okey, terletak di luar badan. Alright. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah testis. Okey, kalau awak ingat saya dah sebut dalam kelas yang pertama testis. Okey, orang lelaki testisnya ada sepasang. Okey. So kalau awak tengok rajah 4.6, sekarang tengok 4.6 dulu. Yang saya warnakan ini adalah testis. Okey, so ada sepasang lah. Okay, so kita nampak ada dua. Alright. So, kalau daripada pandangan sisi, rajah 4.7 yang ini. Okay, dia terletak di dalam. Okay, di dalam badan. Baik. Yang awak nampak daripada luar itu. Okay, yang nampak daripada luar itu. Apa nama dia? Okay, itu bukan testis ya. Testis di dalam, kita tak nampak. Yang kita nampak daripada luar, namanya ialah skrotum. Okay, jadi yang ini, awak tengok 4.6 ini saya warnakan biru. Ini daripada luar yang awak nampak ini skrotum. Okey, so ini yang luar yang awak nampak daripada luar ini skrotum. Okey, ni skrotum. Kalau rajah 4.7 ni pun saya dah tunjuk warna biru ni, ini adalah skrotum. Daripada luar kita nampak. Baik, seterusnya kita sambung lagi. Di dalam zakar ada satu saluran kecil, namanya ialah uretra. Okey. Awak lihat rajah 4.6 saya akan warnakan. Inilah dia uretra yang saya warnakan. Awak nampak tak ni? Saya ambil warna merah lah. Okay, saya warnakan merah. Inilah dia uretra. Okay, uretra. Okay, di rajah 4.7 pun sama. Saya akan warnakan dengan warna merah. Inilah dia uretra. Okay. Okay, seterusnya. Apa lagi yang ada pada sistem pembiakan lelaki? Seterusnya ada ductus sperma. Okey, ductus sperma. Okey, saya warnakan warna biru ya, okey. Ini ductus sperma. Okey, saya warnakanlah so ada sepasang. Okey, ductus sperma. So yang ini pun saya warnakan biru ni, okey. Ni adalah ductus sperma. Okey, saya warnakan sebahagian jelah. Okey, supaya awak nampak. Okey, seterusnya apa lagi yang ada? Seterusnya ada kelenjar prostat. Okey, kelenjar prostat. Okey, inilah dia yang saya warnakan kuning ni. Okey, kelenjar prostat.
Okey, dekat rajam 46, 47 saya ada warnakan lah warna kuning. Mungkin kurang jelas kot tapi awak nampak lah hadap panah tu dah ada. Okey, kelenjar prostat. Okey, seterusnya kita ada vesicle semen. Okey, vesicle semen. Okey, saya warnakan warna biru ni vesicle semen. Jadi ada dua vesicle semen pada rajam 46 ada dua, awak nampak. Okey, vesicle semen saya dah bulatkan dia. Okey, kemudian pada rajam 47 saya bulatkan dia juga. Okey, itu vesicle semen. Alright. Seterusnya apa lagi yang ada pada lelaki? Seterusnya ialah pundi kencing. Okey, pundi kencing. Okey, saya warnakan warna hijau ni pundi kencing. Okey, ni besarlah pundi kencing. Pada rajam 46 awak nampak ni pundi kencing. Kemudian pada rajam 47 pun ini adalah pundi kencing. Okey. Alright. Jadi itu adalah bahagian-bahagian bagi sistem pembiakan lelaki. Baik, kita akan belajar sekarang bahagian dan fungsi struktur pembiakan lelaki. Baik, kita tengok yang pertama vesicle semen. Warna biru saya warnakan ya. So kalau awak lihat pada gambar raja saya warnakan vesicle semen. Awak nampak vesicle semen ada dua, ada sepasang ya. Saya warnakan biru ya. So awak nampak kat situ ya, kat gambar raja. Baik, apa fungsi dia? Merembeskan bendalir yang mengandungi nutrien untuk sperma. Jadi sperma ni perlukan nutrien. Okay, dia perlukan nutrien untuk dia bertenaga. Baik. Yang kedua, apa lagi bahagian kita ada? Kita ada uretra. Okey. Jadi yang mana satu uretra? Saya ulang balik. Uretra warna hijau saya warnakan. Okey. Dia berada di tengah-tengah zakar. Okey, awak nampak salur di tengah-tengah zakar ni. Okey, salur kecil kat sini. Baik, apa fungsi dia? Salur untuk mengeluarkan sperma dan air kencing keluar dari badan. Okey, seterusnya apa lagi yang kita ada? Ductus sperma. Okey, ductus sperma. Okey, so saya warnakan kat sini warna kuning ductus sperma. Awak nampak ada dua lah. Okey, satu di belah kanan, satu lagi di belah kiri sepasang. Okey. Apa fungsi dia? Menyalurkan sperma dari testis ke uretra di dalam badan. Okey. Jadi testis tu tadi dihasilkan sperma daripada testis akan bergerak lah. Okey, lalu melalui ductus sperma. Okey. Untuk memasuki uretra. Okey. Seterusnya apa lagi yang ada? Seterusnya ada zakar. Okey, zakar. Okey. Zakar. Okey, zakar. Okey. Apa fungsi dia? Fungsinya ialah memindahkan sperma ke dalam faraj perempuan semasa persetubuhan. Okey. Okey, seterusnya apa lagi yang ada? Seterusnya ada skrotum. Okey, jadi skrotum ini terletak di luar badan. Okey, ada dua juga skrotum. Yang awak nampak di luar badan itu skrotum ya, itu bukan testis. Saya ulang lagi sekali, jangan ada yang silap nanti. Okey, saya warnakan kuning belakang beraja. Memegang dan melindungi testis. Okey, jadi testis ini perlu dilindungi. Itu sebabnya dia terletak di dalam badan, di luarnya skrotum. Alright, sambung lagi. Apa lagi yang ada? Seterusnya ada testis. Baru testis. Okey. Testis ni letaknya di dalam. Okey, testis letak di dalam. Kalau tengok gambar raja sekarang, di dalam ni saya warnakan hijau ni Okey, testis ada dua, sepasang Apa fungsi dia? Menghasilkan gamet jantan iaitu sperma dan hormon seks jantan. Okey. Jadi seorang lelaki akan menunjukkan ciri-ciri lelakinya bila adanya hormon seks dia. Okey. Baik, seterusnya. Yang terakhir, kelenjar prostat. Okey, kelenjar prostat. Okey, dalam gambar raja awak boleh lihat kelenjar prostat. Yang terakhir sekali saya warnakan ni. Okey. Menghasilkan cecair yang berkhasiat dan melindungi sperma. Okey. Di semua bahagian ini ada fungsinya. Awak kena ingat. Kena ingat. Lelaki lagi lah kena ingat diri awak. Baik, sekarang kita akan masuk sistem pembiakan bagi wanita pula. Okey, macam saya kata tadi, sistem pembiakan wanita dia lebih mudah. Tak macam lelaki. Lelaki lebih complicated. Okey, baik. Mudah sahaja. Apa yang pertama? Yang pertama, tiup fallopian. Okey. Bagi perempuan, tiup fallopian ni sama macam lelaki juga, dia ada sepasang. Okay? Awak lihat rajam 48 itu, saya warnakan dia warna hijau kat sini, kiri dan kanan. Okey, saya lupa nak sebut satu benda.
Rajah 4.8 ini adalah pandangan hadapan. Rajah 4.9 pula adalah pandangan sisi. Maknanya kalau kita tengok daripada sisi inilah kita tengok daripada tepi. Baik. So daripada sisi rajah 4.9 tiup fallopian yang ini. Mungkin saya warnakan dia hijau ni. Nah, ni tiup fallopian. Alright. Seterusnya apa lagi yang ada? Seterusnya ada ovari. Okey. Sama juga ovari ada sepasang. Okey, saya pun warnakan kuning daripada rajah 4.8. Yang pertama, yang kedua ini ovari. Kemudian daripada rajah 4.9, awak boleh lihat ovari ini dia bercantum dengan tiup fallopian, saya warnakan kuning. Baik, seterusnya apa lagi yang ada? Seterusnya ada uterus. Okey, uterus. Okey, so ini uterus. Okey, uterus. Okey, apa lagi ada? Kita tengok lagi apa lagi yang ada ni. Okey, seterusnya ada cervix. Okey, cervix. Cervix ni dia saya warnakan kuning, nampak? Tak nampak kot. Cervix ni adalah bukaan kecil di sini ada bukaan kecil. Okey. Ada satu bukaan kecil di sini. Okey. Awak boleh tengok kalau awak tengok rajah 4.9 yang lebih senang dilihat. Di sini ada satu bukaan kecil. Okey. Di tengah-tengah yang ditunjuk oleh anak panah tu ya. Di tengah-tengah kuning tu itulah dia cervix. Okey, satu bukaan yang kecil sahaja. Okey. Dan seterusnya ada yang terakhir ialah faraj. Okey, faraj. Juga di sini, okey. Okey, itulah faraj. Alright, so bahagian pembiakan wanita lebih mudah sedikit sahaja. Baik, sekarang kita nak lihat apakah fungsi bagi setiap bahagian. Okey, kita mulakan dengan yang pertama, tiup fallopian. Okey, tiup fallopian. Okey, dekat gambar rajah saya warnakan kuning tiup fallopian. Boleh nampak saya bulatkan dia, ada sepasang. Sepasang tiup fallopian. Baik, apa fungsi dia? Tempat persenyawaan antara sperma dan ovum. Baik, bila sperma masuk ke dalam badan individu perempuan, okey, ataupun masuk ke dalam badan induk betina, sperma tu akan bergerak. Dia akan bergerak. Jadi, sperma itu akan bertemu dengan ovum untuk berlakunya persenyawaan di dalam tiup fallopian. Okey, saya ulang balik. Sperma akan masuk ke dalam badan induk wanita, induk betina, kemudian sperma tu akan bergerak ke arah tiup fallopian. Jadi di tiup fallopian inilah, okey, di dalam tiup fallopian lah sperma akan bertemu dengan ovum dan persenyawaan akan berlaku di sini. Okey? Baik, kita sambung yang kedua. Ovari. Okey, ovari tadi saya dah terang, ovari saya warnakan hijau sekarang di sini. Ovari saya bulatkan berwarna hijau kat sini. Ovari juga ada dua, sepasang. Baik, apa fungsi dia? Menghasilkan gamet betina ataupun ovum dan hormon seks wanita. Jadinya, awak lihat rajah 4.8 tu, tengok rajah tu. Apabila ovari menghasilkan ovum, ovum akan bergerak. Awak nampak saya guna warna merah ni. Ovum akan bergerak masuk ke dalam tiup fallopian. Okey? Jadi, kalau ada sperma, saya akan gunakan warna biru. Kalau ada sperma, katakan sperma masuk melalui faraj, cervix, uterus, dia akan masuk ke sampai ke tiup fallopian ini. Kalaulah ada ovum, okey? Kalau ada ovum, so warna merah ni saya kata ovum tadi katakanlah ada ovum di dalam tiup fallopian, kemudian sperma datang sampai ke tiup fallopian, jika bertemu gamet jantan dan gamet betina, sperma dan ovum, maka berlakulah persenyawaan di sini. Okey? Jadi persenyawaan akan berlaku di sini di dalam tiup fallopian. Okey? Kenapa saya ulang? Kenapa saya tekankan di sini? Sebab inilah soalan yang selalu ditanya dan pelajar gagal jawab walaupun sudah diulang banyak kali. Jadi tolong ingat apa yang saya terang. Okey, sambung lagi.
Bahagian ketiga, uterus ataupun rahim. Jadi kalau dengar orang kampung dia akan sebut rahim lah, rahim. Itu rahim tu uterus lah. Okey? Okey. Jadi apa fungsi rahim? Okey, uterus warna biru, saya warnakan biru cair kat sini ya. Okey. Baik, apa fungsi uterus? Tempat embrio berkembang dan membesar. Okey. Sekarang ni, selepas berlaku persenyawaan antara sperma dan ovum tadi, okey, asalnya kita ada sperma, gamet jantan. Kemudian ada ovum, gamet betina. Jadi bila gamet jantan dengan gamet betina berlaku persenyawaan, akan terbentuk satu benda namanya ialah zygote. Saya tulis kat bawah ni zygote. Nampak ke ya? Kejap akan terbentuk zygote. Kejap saya tulis zygote. Saya tulis kat bawah uterus ni lah. Okey, dekat tempat uterus bawah ni saya tulis zygote. Okey, tengok saya tulis zygote. Okey, zygote. Okey. Zygote. Ini kita dapat selepas berlaku persenyawaan akan terbentuklah ni zygote. Okey, zygote. Baik, zygote ni dia akan berkembang. Okay, dia akan membesar lah. Okay, bila zygote membesar, berkembang, barulah awak akan dapat embrio. Okay, itu yang tadi kita dapat perkataan embrio tu. Tu yang saya kata fungsi uterus. Awak tengok fungsi uterus. Fungsi uterus ialah tempat embrio berkembang dan membesar. Okay. Baik. So, kita dapat perkataan embrio kat situ. Okay, seterusnya. Selepas embrio ni, dia akan berkembang lagi. Okay, dia akan membesar lagi. Bila embrio berkembang, makin besar dia akan bentuk apa? Saya tulis kat sini ya. Dia akan bentuk satu lagi namanya ialah fetus. Okay, namanya ialah fetus. Alright. Jadi ini adalah susunan macam mana berkembangnya daripada sperma dan ovum. Saya ulang sperma jumpa dengan ovum, berlakunya persenyawaan di dalam tiub fallopian. Bila persenyawaan berlaku, kita akan dapat sesuatu yang dinamakan sebagai zygote. Okey, selepas persenyawaan namanya ialah zygote. Okey, saya bulatkan perkataan zygote. Kemudian zygote akan membesar. Okey. Dia akan dinamakan sebagai embrio. Kemudian embrio membesar lagi, dia akan namakan selepas itu fetus. Okey, macam mana rupa zygote, embrio, fetus? Lepas ni saya akan cerita balik. Okey, saya nak cerita awal-awal supaya awak tahu kenapa kita dapat perkataan embrio. Nanti awak tak tahu apa benda pula tiba-tiba embrio pula kan. Kita cerita dia. Okey, sekarang kita sambung lagi. Seterusnya, bahagian seterusnya ialah cervix. Okay, tadi saya kata cervix ni, awak tengok gambar aja, saya warnakan kuning, cervix ni, perkataan cervix tu, okay, cervix ni adalah bukaan kecil. Okay, apa fungsi cervix? Mengeluarkan mucus untuk memudahkan sperma berenang ke dalam uterus. Okay. Okay, seterusnya yang terakhir, faraj. Okay, faraj. Dalam gambar raja saya warnakan juga perkataan faraj warna hijau. Okey, di depan depan sini faraj. Okey, menerima sperma dan menjadi saluran bayi dilahirkan. Okey, jadi bayi akan lahir melalui faraj. Okey, saya ulang bayi lahir melalui faraj. Sebab ada pelajar dia confuse dia keliru. Dia ingatkan faraj ini keluar daripada anus. Anus tu adalah bahagian belakang. Tempat awak buang air besar tu. Bukan di situ keluar daripada faraj ya. Ini benda yang awak perlu tahu ya. Belajar sistem pembiakan ini adalah satu benda yang penting Ini dia sebahagian daripada pendidikan seks. Okey, awak kena tahu apa yang berlaku kepada diri awak lelaki dan perempuan. Jadi kalau kat sekolah, kalau kita berdepan, saya tahu pelajar akan ketawa. Okey? Mungkin awak akan ketawa sebab awak rasa macam kelakar, macam malu-malu. Tapi benda ini adalah benda serius yang awak kena tahu. Okey? Supaya awak tahu macam mana badan awak berkembang. Okey? Ini penting,
Baik, sekarang kita nak sambung. Apakah perubahan fizikal yang berlaku ketika akil balik? Jadi lelaki, perempuan, perubahannya berbeza. Baik, yang pertama, akil balik bermaksud peringkat permulaan sistem pembiakan menjadi matang. Okey, menjadi matang dan menghasilkan sel pembiakan. Maknanya apabila seorang individu lelaki ataupun perempuan sudah mencapai akil balik, maknanya sel pembiakan sudah dihasilkan. Maknanya jika awak melakukan hubungan seksual, awak individu perempuan itu akan mengandung. Kena tahu benda ni. Baik, remaja yang telah akil balik akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang banyak. Sama ada dari segi emosi, fizikal maupun fisiologi. Okey? Sambung lagi. Umur lelaki ketika mencapai akil balik, biasanya umurnya sekitar 14 hingga 17 tahun bagi lelaki. Perempuan pula lebih awal iaitu antara 10 hingga 12 tahun. Baik, ini adalah secara umum tapi tidak bermaksud semua individu sama. Okey? Baik, individu lelaki bila akil balik, apa tanda-tanda yang awak boleh lihat? Yang pertama, suara. Okey. Apa jadi pada suara? Peti suara ataupun larynx akan membesar, suara menjadi garau. Suara garau tu macam mana? Okey, katakanlah awak ada adik, awak ada adik lelaki. Okey? Katakan hari ni adik awak sembang dengan awak, cakap dengan awak, kakak nak pergi mana? Macam tu. Okey, itu suara kanak-kanak. Okey, kanak-kanak. Tiba-tiba esok adik awak panggil awak, kakak. Macam tu. Suara jadi garau. Kalau suara garau, maknanya adik awak itu telah mencapai akil balik. Itu maksudnya. Suara jadi garau lah. Okey, seterusnya badan. Apa jadi pada badan lelaki? Misai janggut mula tumbuh. Okey. Kemudian bulu tumbuh di muka, ketiak dan dada. Okey, yang dada ni dia tengok pada individu genetik jugalah ya. Ada orang ada. Orang Melayu biasanya tak ada. Okey. Ada juga ada, tengoklah. Okey. Okey, kemudian apa terjadi pada organ pembiakan? Testis menghasilkan sperma dan hormon seks. Kemudian bulu tumbuh di bahagian sulit, zakar dan skrotum mula membesar. Okey, macam mana pula perempuan bila mencapai akil balik? Yang pertama tengok pada badan, buah dada membesar, punggung mula padat dan lebar. Bulu tumbuh di bahagian ketiak. Okey, seterusnya organ pembiakan. Ovari menghasilkan ovum dan hormon seks, bulu tumbuh di bahagian sulit dan kitaran head bermula. Baik, sekarang kita akan membandingkan gamet jantan dengan gamet betina. Okey, sekarang awak tengok gambar rajah. Gambar rajah. Yang ini ialah sperma. Gamet jantan. Okey, yang macam bentuk bumi ni, ini ialah gamet betina iaitu ovum. Baik. Apa fakta menarik di sini? Sperma ialah sel yang paling kecil di dalam badan lelaki. Bentuk dia seperti berudu. Okey, ovum pula ialah sel yang terbesar di dalam badan perempuan. Jadi sel terkecil ada pada lelaki, sel terbesar ada pada perempuan. Baik, ini adalah gambar, gambar rajah sperma dan ovum. Okey, sperma. Ada berapa bahagian pada sperma? Ada 3 bahagian. Yang pertama bahagian kepala, yang kedua bahagian tengah dan yang ketiga bahagian ekor. Baik, dalam kepala ada nukleus. Okey? Dan nukleus ini akan membawa maklumat genetik daripada induk jantan. Okey. Kemudian pada ovum pula, lapisan luar sekali namanya lapisan jelly. Di tengah ini ada nukleus. Sama juga, nukleus ini akan membawa maklumat genetik induk betina. Kemudian ada cytoplasma. Kemudian ada membran sel. Jadi sama je macam sel haiwan, sama macam sel haiwan, cumanya ada tambahan lapisan jeli di luar. Okey? Jadi ovum dengan sel haiwan lebih kurang sama je lah. Cuma tambah lapisan jeli, itu je bezanya.
Baik, kita sambung. Jadinya, semua maklumat genetik ataupun pewarisan akan diturunkan kepada zuriat ataupun anak, daripada mak dengan ayahnya lah. Jadi ekosperma, apa fungsi dia? Membolehkan sperma bergerak dan berenang dalam semen melalui faraj, uterus dan tiub fallopian sistem pembiakan perempuan. Dan seterusnya, jumlah sperma normal yang dilepaskan adalah sebanyak 60 juta setiap sentimeter padu. Ini banyak Okey, sekarang kita nak cerita pasal ovum pula. Ovum berbentuk sfera dan berdiameter kira-kira 0.1 mm. Jadi nukleus ovum mengandungi maklumat genetik dan pewarisan untuk diturunkan kepada zuriat iaitu anak. Samalah macam sperma Ovum tidak boleh bergerak sendiri. Okey, tengok Kalau sperma dia ada ekor yang bolehkan dia berenang dan bergerak, ovum tidak boleh bergerak sendiri. Jadi bilangan ovum yang dihasilkan biasanya hanya 1 setiap bulan bagi perempuan normal. Okay, kalau sperma, dia hasilkan juta. Kalau ovum sebulan, hanya 1 je. Okay? Jadi ovum boleh hidup selama 2 hari selepas dibebaskan dari ovari, manakala sperma boleh hidup sehingga 3 atau 4 hari. Okay, tengok ovum boleh hidup selama 2 hari selepas dibebaskan dari ovari, sperma pula boleh hidup 3 atau 4 hari. Kita akan buat perbandingan banding beza di antara sperma dan ovum. Okey, kita tengok fakta dia. Okey, yang saya bulatkan merah ini adalah persamaan. Apa persamaan antara sperma dan ovum? Kedua-duanya membawa maklumat genetik. Kedua-duanya adalah sel pembiakan seks. Okey. Sekarang kita tengok perbezaan. Jadi bila kita nak bandingkan, bila kita nak buat perbezaan, pastikan perbandingan itu setara. Okay, kita tengok sperma boleh bergerak. Jadi apa perbandingannya? Ovum tidak boleh bergerak. Okey, perbandingan mesti setara. Okey, seterusnya, sperma dihasilkan oleh testis. Jadi apa perbandingan setaranya? Ovum dihasilkan oleh ovari. Baik, sambung lagi. Sperma gamet jantan. Perbandingan setara ovum gamet betina. Baik, yang terakhir sekali, sperma sel terkecil dalam badan lelaki, manakala ovum sel terbesar dalam badan perempuan. Kita akan masuk subtopik seterusnya 43 kitar haid. Okey, kitar haid. Baik, kitar haid bila akan berlaku? Akan mula berlaku apabila seorang perempuan mencapai akil baligh. Okey, jadi haid merupakan tanda bermulanya kitar haid bagi setiap perempuan. Baik, haid itu apa? Okey, yang ini yang kita tengok. Jika seorang tanya, apakah mazhar haid? Haid ialah peluluhan lapisan dinding uterus dan darah yang mengalir melalui faraj. Baik, ini maksud haid. Seterusnya, kitar haid. Apa maksud kitar haid pula? Jadi kitar haid pula merujuk kepada suatu siri perubahan yang berlaku pada dinding uterus dan ovari. Jadi, darah keluar itu namanya haid. Okey? Jadi, perubahan yang berlaku pada dinding uterus itu namanya kitar haid. Okey, kita akan tengok selepas ni. Jadi, kitar haid juga melibatkan pembentukan dan pembebasan telur yang matang. Baik, kitar haid ini dikawal oleh apa? Kitar haid dikawal oleh 2 benda. Yang pertama, otak. Okey, otak akan kawal kitar haid. Yang kedua ialah sistem endokrin yang membebaskan hormon. Okey. Seterusnya, perempuan normal ini secara general, secara umum, kitar haidnya ialah setiap 28 hari. Walau bagaimanapun ini adalah anggapan yang untuk perempuan normal secara umum. Tak bermaksud sama bagi setiap individu. Baik. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kitar haid seperti pengambilan nutrien. Okey, jadi pengambilan makanan seimbang itu penting. Kemudian perubahan berat badan secara mendadak.
kemudian perubahan emosi, dan kemudian tekanan mental. Itu sebabnya kadang-kadang bila awak stres, awak punya kitar haid akan jadi terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Okey, itu pun berlaku jugalah. Sebab kitar haid ini dipengaruhi oleh banyak faktor, ya. Ada berapa fasa dalam kitar haid? Okey, tengok kitar haid sebenarnya ada 4 fasa. Okey, yang pertama fasa haid, ini fasa pertama. Yang kedua fasa pemulihan lapisan uterus. Yang ketiga fasa subur. Yang keempat fasa prahaid. Okey, fasa haid hari pertama hingga hari kelima. Ini secara umum untuk kebanyakan wanita. Fasa pemulihan hari ke-6 hingga hari ke-11. Fasa subur hari 12 hingga hari 17. Manakala fasa prahaid daripada hari 18 hingga hari 28. Baik, soalan di sini, macam mana nak tentukan hari pertama? Okey, bila awak datang haid, hari pertama keluar darah, itulah dikira sebagai hari pertama awak punya kitar haid. Faham? Okey, jadi hari pertama keluar darah itu dikira hari pertama. Jadi awak haid dari hari pertama sampai hari kelima, itu dipanggil fasa haid. Okey, sekarang saya nak awak lihat kepada hari ke-14 yang saya bulatkan ini. Okey, hari ke-14 dalam fasa subur, ini dipanggil sebagai pengovulan. Okey, apa yang berlaku semasa pengovulan? Semasa pengovulan, satu ovum akan dibebaskan daripada ovari. Okey, satu ovum dibebaskan daripada ovari. Dan jika berlaku perhubungan seksual pada masa ini, seorang individu wanita kemungkinan besar akan mengandung. Okey, ini fakta yang awak kena tahu. Sekarang kita akan sambung penerangan yang lebih mendalam. Okey, fasa pertama fasa haid. Berlaku pada hari pertama hingga hari kelima. Apa yang berlaku? Lapisan dinding uterus, salur darah dan ovum yang tidak tersenyawa terluluh dan disingkirkan apabila haid bermula. Jadi kalau awak lihat pada gambar rajah, awak boleh lihat di sini darah ini dah keluar, ya. Jadi kat sini adalah lapisan uterus terurai dan mengalir keluar. Okey, fasa yang kedua, fasa pemulihan. Pada hari pertama, bila hari 6 hingga 11, dinding uterus mula dibina semula dan menebal. Okey, tadi dah keluar semula masa fasa haid semua dah keluar. Sekarang apa yang berlaku dalam fasa kedua, fasa pemulihan? Dinding uterus ini akan menebal semula, dia akan tebal semula. Okey. Salur darah pada dinding uterus mula terbentuk dan bersedia untuk menerima penempelan sel yang telah disenyawakan. Baik, kita sambung fasa yang ketiga, fasa subur. Hari keberapa? 12 hingga 17. Ovum dibebaskan dari ovari pada hari ke-14 kita haid, iaitu pengovulan. Tadi saya dah sebut Jadi kalau awak lihat pada gambar rajah, awak nampak kat sini awak boleh lihat ada ovum di dalam tiub fallopian di sini. Maknanya ovari bebaskan ovum. Okey? Jadi dinding uterus dan salur darah terus berkembang. Okey. Ni dinding uterus semakin menebal. Okey, semakin menebal. Apa lagi yang berlaku? Jika ada sperma, persenyawaan boleh berlaku. Okey? Baik, fasa terakhir, fasa prahaid, hari 18 hingga ke-28, dinding uterus terus menebal dan kaya dengan salur darah. Awak nak melihat sekarang di sini, dinding uterus ini semakin tebal. Okey, semakin tebal. Jika berlaku persenyawaan, penempelan embrio akan terjadi di dinding uterus. Kitar haid akan berulang semula sekiranya persenyawaan tidak berlaku. Maknanya jika tidak berlaku persenyawaan, untuk bulan akan datang awak akan haid semula lah. Jika ada persenyawaan, maknanya seorang wanita itu telah mengandung, maknanya tidak akan berlaku kitar haid. Ini penting untuk awak tahu kepentingan mengurus kebersihan diri semasa haid. Jadi semasa haid, seorang wanita perlu pastikan
kebersihan dijaga. Okey, apa tujuannya? Tengok di sini untuk memastikan, okey, penjagaan kebersihan diri semasa haid sangat penting bagi memastikan sistem pembiakan tidak dijangkiti oleh mikroorganisma seperti bakteria, virus dan kulat. Jaga kebersihan ya. Jadi macam mana nak jaga kebersihan? Tengok yang pertama, semasa haid. Apa yang seorang wanita perlu buat? Menukar tuala wanita. Okey, tukarlah tuala wanita awak 3 hingga 4 kali sehari. Apa tujuannya? Menghindari jangkitan bakteria dan virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran kencing. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, wanita haid digalakkan mandi dengan kerap. Okey, apa tujuan? Membersihkan tubuh badan. Okey. Okey, apakah masalah kitar haid yang mungkin berlaku? Okey, jadi kitar haid yang tidak stabil merujuk kepada seorang wanita itu tidak mengalami haid pada setiap bulan. Okey, tidak mengalami haid pada setiap bulan, itu yang pertama. Yang kedua, kitar haid terlalu panjang ataupun terlalu pendek. Okey, dan fasa haid yang melebihi 15 hari. Okey, ini dipanggil bermasalah. Jadi, apa yang menyebabkan masalah ini berlaku? Ada banyak faktor. Antaranya, berat badan bertambah, kemudian masalah hormon, apa lagi? Gangguan emosi, kemudian senaman yang berlebihan, dan yang paling bahaya, yang paling ditakuti ialah ketumbuhan dalam rahim. Jadi, jika awak ada masalah, berjumpalah dengan orang yang betul iaitu doktor di klinik kesihatan ataupun di hospital. Jangan dapatkan nasihat daripada doktor Google. Okey? Jangan. Yang terakhir sekali kita nak belajar apakah kesan kitar haid yang tidak stabil terhadap wanita. Okey, kesan yang pertama yang mungkin berlaku ialah kemandulan. Okey? Jadi kitar haid yang tidak stabil merupakan tanda awal masalah sistem pembiakan dan rawatan yang lambat boleh menyebabkan masalah kesihatan seperti kanser ovari dan kanser cervix. Itu sebab saya kata tadi, jika ada masalah dengan kitar haid, berjumpalah dengan orang yang betul iaitu doktor. Okey, supaya rawatan awal boleh diberikan. Okey, apa kesan yang kedua? Kesukaran merancang keluarga. Okey, sebab awak sukar nak menentukan hari subur. Jadi bila kitar haid tidak stabil, sukar nak tentukan hari subur. Jadi bila hari subur tak dapat ditentukan, sukar untuk merancang ataupun mencegah kehamilan. Okey, apa kesan yang ketiga? Masalah kesihatan seperti anemia. Ini adalah untuk wanita yang kitar haidnya terlalu panjang. Okey, kalau kitar haid terlalu panjang, okey, apa yang terjadi? Seorang wanita itu akan kehilangan darah yang banyak. Okey, jadi anemia ini kurang sel darah merah, darah banyak hilang. Apa yang terjadi? Badan akan jadi lemah dan awak akan mudah pengsan. Jadi berjumpalah doktor untuk mendapatkan nasihat yang betul. Saja yang kita nak belajar, saya berikan awak sedikit kerja rumah, buku SPS, buku surat 45, 46 dan 47. Dan kita akan bincang dalam kelas kita yang ketiga, pertemuan kita ketiga dalam minggu ini. Jadi kita akhiri kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi. Okey.